Assalamualaikum, selamat datang ke kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi tahun 6. Hari ini kita akan belajar dalam unit 2, algoritma, pseudocode dan carta alir. Di bawah topik simbol dalam carta alir. Di akhir pembelajaran ini, kamu akan mengenal simbol-simbol dalam carta alir. Kamu akan berjaya sekiranya dapat membuat carta alir menggunakan simbol-simbol yang betul. Unit 2, algoritma, pseudocode dan carta alir. 2.2 simbol dalam carta alir. Okey, jom kita tengok buku teks muka surat 22. Okey. Cikgu Nora membawa Nadia untuk mendapatkan rawatan di pusat kesihatan. Terdapat satu carta alir yang menunjukkan proses pendaftaran pesakit luar di pusat kesihatan tersebut. Bagaimanakah simbol carta alir berikut dapat membantu Nadia memahami proses pendaftaran pesakit luar di pusat kesihatan tersebut? Okey, kamu tengok gambar ni. Ni dia kata, cikgu, mengapakah simbol pada carta itu tidak sama? Dan cikgu dia jawab, setiap simbol pada carta itu mempunyai maksud tertentu. Ingat tak pembelajaran sebelum ni? Kita ada algoritma, pseudocode dan carta alir. Okey. Topik terakhir dalam pembelajaran tersebut adalah carta alir. Jadi ada tunjuk dua carta alir yang simple kan? Okey, jom kita tengok dengan lebih lanjut simbol-simbol yang kita gunakan dalam carta alir tersebut. Okey, kalau dalam proses pendaftaran pesakit luar ni, kalau kamu tengok ada macam-macam simbol digunakan. Okey. Dia bermula dengan perkataan mula, pesakit mengambil nombor di kaunter, kemudian pesakit meletakkan nombor yang dikepikan dengan dokumen pengenalan diri di dalam bekas yang disediakan. Seterusnya, petugas kaunter mengambil dokumen pengenalan diri untuk carian rekod. Lepas tu, dia ada simbol macam ni. Ada rekod, kalau tidak, petugas kaunter menyediakan kad rawatan baru. Kalau ada rekod, petugas kaunter merekodkan maklumat pesakit di dalam buku pendaftaran pesakit luar, kemudian pesakit membuat bayaran dan seterusnya petugas menyerahkan dokumen pengenalan diri dan nombor giliran rawatan kepada pesakit dan akhirnya tamat. Jadi inilah proses pendaftaran pesakit luar. Okey. Jom kita tengok apa maksud simbol-simbol yang ada dalam carta alir tadi. Okey. Jadual berikut menunjukkan beberapa simbol yang digunakan dalam carta alir. Okey, simbol yang pertama adalah yang ni, bentuk bujur ni. Okey, ini dinamakan terminal. Okey, terminal digunakan untuk menunjukkan permulaan atau penamatan suatu carta alir. Perkataan mula menunjukkan permulaan carta alir, manakala perkataan tamat pula menunjukkan penamatan carta alir. Kalau kamu ingat carta alir tadi, mula-mula sekali ke atas tu dia letak mula. Mesti dalam simbol bujur ni. Kemudian hujung sekali kat bawah dia letak tamat pun dalam bentuk bujur ni kan. Itu adalah terminal. Okey. So kita tengok yang kedua. Okey, ini adalah kotak untuk input atau output. Okey, dia bentuk macam ni. Okey, segi empat sengit ni. Okey, input atau output digunakan untuk menunjukkan aktiviti membaca data, menyimpan data, memaparkan data dan mencetak data. Jadi dia dibahagi kepada dua. Dia boleh fungsi untuk input data ataupun outputkan data. Output ni maksudnya keluarkan data. Okey? Okey, nanti kita terangkan lebih lanjut tentang input output ni. Okey? So, simbol yang keempat adalah segi empat tepat ni. Segi empat yang panjang ni. Ini dinamakan proses. Jadi semua proses yang kita buat dalam carta alir perlu ditulis dalam bentuk segi empat tepat ni. Okey, proses digunakan untuk menunjukkan aktiviti pemprosesan yang dilaksanakan dalam carta alir. Jadi kebiasaannya proses di dalam carta alir kebiasaannya akan ditulis dalam segi empat tepat ni. Okey? Dan kita teruskan ke kotak rhombus ni. Macam coklat kandos ni. Okey, yang ini
namanya pilihan. Okey. Pilihan digunakan untuk menunjukkan pilihan ya atau tidak yang perlu dibuat dalam carta alir. Biasanya dalam kotak ni kita akan letak soalan. Jadi, dia akan keluar anak panah ke kanan untuk tidak ataupun ya, ke bawah kalau ya ataupun tidak. Dia macam tu. Macam tadilah. Kita tengok contoh yang di muka surat sebelum ni. Okey. Kemudian kita ada garis alir. Kita dalam carta alir, garis alir ni mesti ada. Macam anak panah ni kan, namanya garis alir. Digunakan untuk menghubungkan simbol-simbol dalam carta alir bagi menunjukkan aliran penyelesaian masalah atau aktiviti. Kalau dia terus je ke bawah, maksudnya aliran proses tu terus ke bawah. Kalau guna pilihan ni tadi, kalau kamu tengok contoh sebelum ni, dia ada yang keluar ke sebelah kanan ni kan. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah bulatan kecil ni. Bulatan kecil ni nampak tak? Ini namanya penyambung. Penyambung digunakan untuk menunjukkan carta alir yang disambung di bahagian lain. Ini biasanya sekiranya carta alir itu terlalu panjang. Tak boleh nak muat dalam satu page. Kita nak sambung next page. Jadi kita letakkan di hujungnya bulatan kecil dan kemudian carta alir seterusnya pun dimulakan dengan bulatan kecil ni, penyambung ni. Okey, dan diteruskan seperti biasa. Okey? Saya harap kamu faham ya. Dan harap-harap kamu boleh hafal simbol-simbol ni, nama-namanya dan juga kegunaannya. Alright? So, more info, additional info. Maklumat tambahan untuk kamu. Okey, contoh perkataan yang boleh digunakan dalam simbol input atau output adalah seperti baca, simpan, cetak, papar. Kalau ayat dalam pseudocode ataupun algoritma bermula daripada baca, simpan, cetak, papar, itu adalah input ataupun output. Dan dalam 4 perkataan ini, baca dan simpan ini adalah input. Okey, maksudnya data dimasukkan, dibaca dan disimpan. Okey. Dan cetak papar ini adalah output. Ini adalah data yang keluar. Sama ada dari mesin ataupun dari proses manusia. Okey, cetak atau papar. Okey, yang kita boleh tengok. Okey, saya harap kamu faham ya. Input, baca, simpan, output, cetak, papar. Dan semua ini adalah di bawah input, output. Ingat tak simbol kotak input, output? Kotak segi 4 saya ingat tadi. Alright? One more is symbol. Simbol ni. Ingat tak? Okay. Selain daripada pilihan, juga disebut sebagai keputusan. Keputusan yang nak dibuat ya atau tidak. Okay. Saya harap kamu boleh hafal yang ni dan boleh ingat. Jom kita tengok contoh aktiviti di dalam buku teks muka surat 24. Okey, ini adalah satu carta alir, okey, yang tidak diletakkan sebarang bentuk simbol, okey. So, kita tengok dia ada mula dah diletakkan bujur, okey. Okey, kemudian kita tengok berbaris. Okey, berbaris adalah satu proses. Jadi kita boleh letak dengan simbol segi 4. Okey. Kemudian seterusnya beritahu jenis makanan yang hendak dibeli. Okey, juga proses. Beritahu kuantiti makanan yang hendak dibeli pun proses. Kemudian bayar harga makanan pun proses. Kalau kamu tengok setiap ni akan dicantum dengan garis alir. Okey. Kemudian dekat sini kamu tengok ayat ni ada bentuk soalan, ada tanda soal kat belakang. Tadi teacher dah sebut ayat yang biasanya ada bentuk dalam bentuk soalan biasanya ditulis dalam simbol apa? Ya, bagus. Dalam bentuk ini, rombos ni. Okey. Kemudian ada wang baki. Kalau tidak ada, dia akan terus ke bawah. Tidak. Kalau jawapannya tidak, terima makanan yang dibeli. Tapi, kalau dia ada wang baki, dia akan pergi ke sini.
terima wang baki. Nampak tak? Dia akan keluar ke kanan ni. Terima wang baki dulu, baru patah balik untuk terima makanan yang dibeli. Tapi kalau tak ada wang baki tadi, teruskan je terima makanan yang dibeli. Kemudian, ucap terima kasih, beredar dan akhirnya tamat. Okey. Senang tak? Lepas ni kita buat latihan ya. Saya harap kamu boleh faham dan boleh buat. Alright. So, itu sahaja untuk pembelajaran hari ini untuk simbol dalam carta alir. Sebarang pertanyaan kamu boleh tanya teacher melalui WhatsApp. Terima kasih kerana mengikuti kelas pada hari ini. Terima kasih kerana menonton video ini. Sehingga lain hari kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.